Assalamualaikum, hai. Selamat tengah hari, apa khabar semua? Okey, hai. Selamat tengah hari, apa khabar semua? Alhamdulillah. Bersama kembali kita dalam sesi weekly focus. Okay, so Alhamdulillah setiap hari Isnin kita akan sentiasa bersama insyaAllah untuk kita boost up kembali kita punya energy, untuk kita boost kita punya fokus, okay, and boost kita punya objektif. Okay, kita nak align balik, kita nak supaya on track kembali kita setelah 2 hari bercuti dan ada yang 3 hari bercuti. Jumaat, Sabtu, Ahad sambung lagi. Okay, so kita tak nak cuti lama-lama. Kita tak nak lama-lama cuti, tak nak biasakan diri dengan cuti lama-lama, takut nanti jadi lemau, malas. Okay, so kita nak hari Isnin ni kita nak sesi kita nak kembali on track. Okay, kembali on track insyaAllah. So kita set lah, okay, sentiasa set lah masa anda itu. Sebab apa? Saya memang dah kosongkan jadual saya untuk spend bersama anda setiap hari Isnin pada pukul 12. Okay, so saya nak ajak anda lah, okay, saya nak ajak anda supaya kita sama-sama kembali fokus. Okay, sepanjang minggu ni kembali fokus untuk kita capai, okay, apa objektif kita, apa target kita. Sebab apa? Sebab kita ni manusia biasa yang memang akan sentiasa, orang kata, diuji lah dengan lupa, okay, dengan mood yang tidak menentu, okay, dengan yang kadang-kala tu tak jelas apa yang kita nak capai. Okay, jadi insyaAllah kita refresh balik, okay, kita share topik yang baru. Okay, ni sesi macam sesi orang kata apa, sesi ketuk ketampi, tapi bukanlah macam tu. Okay, sesi yang lebih kepada kita untuk nak boost kita punya energy. Okay, insyaAllah. So, okay, siapa yang bersama saya sekarang boleh bantu saya untuk panggil dan tag rakan-rakan anda untuk ajak mereka sama-sama join sesi kita pada hari ini. Okay, mana lagi sahabat anda yang lain? Ajak. Okay, ajak mereka untuk join dan tag nama-nama mereka supaya semua orang masuk kelas. Okay, mana lagi ni tim kita yang lain? Okay, mana lagi tim kita yang lain? Okay, panggil dulu, ajak dulu rakan anda untuk join sesi. Okay, waalaikumsalam. Hai Shu. Okay, so jom, mana lagi ni geng kita yang lain? Okay, waalaikumsalam. Jom ajak lagi rakan-rakan kita yang lain untuk join sesi kita hari ini ni. Okay, insyaAllah kita sama-sama belajar. Okay, sama-sama belajar. Tak rugi pun join. Okay. Okay, mana lagi? Cepat, jom. Kita nak sentuh beberapa topik jugalah hari ini. Okay, so yang pertama kita nak sentuh adalah tentang, okay, kita nak sentuh tentang pelanggan lagi. So minggu lepas kita dah sentuh tentang pelanggan. Okay, jadi minggu ni kita nak sentuh juga tentang pelanggan. Okay, so saya nak kongsi dengan anda. Okay, kenapa? Apa 3 sebab customer blue tick WhatsApp anda? Waalaikumsalam. Hai Anum. Okay, jom masuk dulu. Bantu saya untuk tag rakan-rakan anda. Okay, bantu saya untuk ajak rakan anda untuk join sesi kita pada pagi ini. Tengah hari dah. Pada tengah hari ini.
Okay, so sebelum tu saya nak tanya apa khabar lah anda semua yang ada ni? Okey ke sangat okey? Okey ke sangat okey? Okey ke sangat okey? Okey, masuk dulu sekejap masuk dulu. Okay, waalaikumsalam. Okay, masuk dulu. Sorry, ada gangguan tadi. Okay, jelas ke suara? Sekarang jelas tak suara? Okey, mana lagi ni? Ya Allah, semua tak nak masuk kelas ni. Kalau tak ramai ni kita kena cancel je kelas ni. Kita bubar je lah kelas weekly performance, weekly focus ni. Boleh ke boleh? Okey, so kita teruskan Okey, alhamdulillah. Alright, so kenapa customer blue tick WhatsApp kita bila dia baca, okey, bila tak kisahlah sama ada customer tu WhatsApp kita atau kita yang mula WhatsApp customer. So kenapa blue tick? Okay, so yang pertama sekali adalah mungkin faktor dia intro kita yang tak kena. Kita ada problem dekat intro. Mungkin intro kita terlalu panjang. Intro kita terlalu memaksa. Intro kita terlalu pendek. Intro kita macam peluru kan. Peluru kita serang dengan soalan bertubi-tubi ataupun serang dengan information yang bertubi-tubi. Okay, memang ada sesetengah orang dia buat auto reply. Okay, so mungkin auto reply tu juga annoying. Macam orang baca tu dia tak masuk. Okay, dia tak masuk dan tak boleh nak terima cara kita tu. So tu salah satu intro. Jadi intro anda kena tengok betul-betul. So intro apa yang berkesan? Intro yang nampak natural. Okay, intro yang natural, ajak customer untuk berbual, berkawan. Okay, so macam mana biasanya kita hantar intro tu kepada sahabat kita? Macam mana? Adakah kita serang mereka dengan info? Adakah kita serang mereka dengan soalan? Tak kan? So macam mana intro yang natural? Cuba beritahu saya pengalaman anda semua. Macam mana intro yang natural? Salam akak. Thank you akak WhatsApp Ayu. Contoh kan. Thank you akak WhatsApp Ayu. Akak dari mana? Okay. Salam akak. Thank you WhatsApp Ayu. Nama akak siapa? Senang nak save. So intro sangat penting. Okay, intro sangat penting. Jangan buat kesilapan. Tak salah anda nak buat auto reply. Tak salah anda nak buat auto respond. Tapi pastikan auto reply anda tu tak annoying. Macam mana annoying? Kalau anda macam nak rasa macam intro yang annoying, macam mana biasa? Okay, cuba respon. Cuba respon. Siapa respon? Okay, siapa respon dia dapat. Dapat apa tu? Okay, insyaAllah akan ada dapatan bila anda respon. Bila kita respon, otak kita tu aktif, otak kita tu function, otak kita tu bergerak. Okay, so kita dapat berfikir secara kreatif. Kita sedang melatih otak kita untuk berfikir secara kreatif bila kita respon. Okay, jadi apa intro yang membantu setakat ini? So pengalaman saya tengok saya punya team, okay, Intro yang berkesan adalah intro yang santai. Tak perlu on auto reply pun. Tak apa. Okay, kalau anda nak reply nak reply anda punya auto reply tu, pastikan nampak natural. Mungkin salam hai akak. Thank you WhatsApp.
thank you WhatsApp Afia. Kalau lambat balas, kan, ataupun apa dia, ataupun mungkin anda nak off bila anda tu ada kelapangan untuk nak reply. Bila anda tidur je, anda nak on auto tu. Contoh time tidur, hai Kak, besok pagi Afia reply ya. Contoh. Okay, so kena pandai, anda kena pandai menggunakan auto tu. Sebab kadang-kala kan orang dapat WhatsApp lepas tu robot yang reply. So dia orang pun macam okey lah, ignore. Okey, lain orang, lain cara dia. Okey, jadi anda kena kenal jugalah pelanggan anda tu. Anda kena faham cara mereka macam mana. Okey, anda kena try and adjust intro anda. So kalau dah bertahun dah anda guna intro yang sama, asyik blue tick je, takkan anda tak ada inisiatif untuk nak adjust dan buat perubahan. Betul ke betul? Okey, so do something. Dah tahu dah intro tu bertahun-tahun guna, banyak percentage, banyak blue tick. So tukarlah intro lain. Okey, intro yang lebih friendly, intro yang ajak orang berbual. Salam Akak, sihat Akak hari ni? Salam Akak, apa khabar? Akak dari mana ni? Cantik Akak hari ni. Contohlah. Okey, contoh. Okey, sekejap masuk dulu. Sekejap ada. Oh ya, dia post mana? Okay, so anda kena adjust intro yang lebih friendly. So macam mana intro yang friendly tu? Macam dia lekat. Salam, hai Akak, Kak sihat hari ni. Okay, dia anda kena try and adjust. Sebab apa intro sangat penting? Okay, seriously intro sangat penting. Kalau anda gagal dekat intro, maka awal-awal anda dah kehilangan customer anda. Tapi kalau anda menggunakan intro yang betul, InsyaAllah conversation dia akan jadi lebih panjang dan anda ada potensi untuk close customer anda. Okay, and next, apa lagi? Okay, apa lagi yang menyebabkan blue tick? Apa yang menyebabkan anda dibelanja blue tick? Okay, apa yang menyebabkan anda dibelanja blue tick? Okay, so dia nak cuba jawab. Apa yang menyebabkan anda dibelanja blue tick? Okay, so poin yang kedua, kenapa anda dibelanja blue tick yang banyak adalah disebabkan anda non-stop bagi info. Okay, macam tadi ditembak dengan info. So jangan bertubi-tubi. Jangan bertubi-tubi bagi info. Akak bla 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 panjang. Akak bla 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 panjang. Okey, seolah-olah anda sedang tembak dia. Kan? Sebab apa? Dia nak tahu sikit je, tapi anda dah bagi tahu dia macam-macam. Sampai dia tak tahu nak tanya apa dah. Jadi kat situ kita kehilangan peluang untuk repo. So selit sekali. Okay, selit, tanya dulu. Dalam conversation tu kalau boleh biar ada komunikasi dua hala. Okay, komunikasi dua hala. Anda tanya, dia jawab. Anda tanya, dia jawab. Dia tanya, anda jawab. Okay, and then pastikan soalan tu akhir ayat sentiasa berakhir dengan soalan. Supaya anda tahu apa lagi persoalan dia, apa lagi masalah dia, apa lagi yang dia tak faham. Selagi dia tak faham, selagi tu anda nak share info. So biar ada step by step. Jangan bertubi-tubi anda bagi dia info. Sebab apa? Dia end up last dia dah tahu semua, dia buat assumption dia sendiri, okay, and then dia tak nak. Dia decide supaya tak nak. So kita nak elakkan benda tu. Jadi biar komunikasi tu dua hala. Elakkan seram dan beri info yang bertubi-tubi. Okay, biar ada komunikasi dua hala. Jangan shock sendiri. Terima kasih Akak kerana berminat dengan produk saya. Di sini saya sertakan Akak ciri-ciri dan butiran-butiran bagaimana produk saya berfungsi dengan baik. So ini adalah material silver panjang lebar. Okay. Lepas tu habis tu sambung lagi. Ini adalah gambar-gambar customer saya yang sangat menyukai produk saya. Hantar gambar kan. Lepas tu sambung lagi. Berikut ialah nak sedap lagi kan. Berikut ialah nombor akaun. Ambil kau. Terus bagi nombor akaun. Tu memang sah syok sendiri. Okay. Berikut ialah nombor akaun. Sila isi detail Akak. Okay. So biar orang kata apa, biar ada tomak ninah lah. Okay. Biar ikut
SOP ataupun step, flow dia. Okay? Sebab kita sedang deal dengan manusia yang manusia yang ada macam-macam ragam. Okay? Minggu lepas kita belajar tentang macam-macam color brain dengan personality dan karakter mereka. So kita nak kena adapt dengan setiap orang tu, berbeza cara dia. Ada yang jenis otak merah, kan? Otak biru, otak hijau. Ada yang karakter peacock, ada yang karakter dove, ada yang karakter owl, eagle, macam-macam. Jadi kita kena adapt dengan setiap karakter mereka. So ada cara dia lah. Okay, so tu yang kedua, poin yang kedua kan. Poin yang kedua tadi tu, kenapa customer belanja kita blue tick banyak sangat. Okay, poin yang pertama intro, dan poin yang kedua adalah tadi sebab kita tembak mereka dengan info. So tak ada conversation. Okay, jadi kat situ kita nampak sangat hard sell. Kita sangat nampak selfish. Kita tak hiraukan dia, tapi kita hiraukan diri kita. Sedangkan dalam prinsip closing, kita kena lebihkan customer. Apa-apa kita kena utamakan. Jangan nampak nak utamakan kita. Contoh, kata apa? Akak, nanti saya kena submit order hari ni sebab saya sikit-sikit saya syarikat. Tapi ubah akak. Sebab akak, saya nak pastikan akak dalam keadaan ni, saya nak pastikan akak dibantu. Saya nak pastikan barakak kan. Apa-apa utamakan mereka. Jangan nampak terlalu pentingkan diri kita, selfish, utamakan kita. Nampak keutamaan kita adalah customer kita. Okay. Okay, so next adalah poin yang ketiga adalah jangan nampak sangat kita ni rushing. Okay, jangan nampak sangat kita ni rushing. Rushing sangat nak close ni. Sekejap Okay, dengar ke suara? Dengar tak suara? Banyak pula lah call pagi ni. Dengar tak suara saya? Dengar tak suara? Dengar ke suara? Cuba respon. Dengar ke suara? Dengar suara saya? Cuba respon. Dengar tak? Okay, cuba respon. Dengar ke suara saya? 2-3 kali stop ni. Dengar tak? Dengar tak suara? Ada orang ke tak? Kejap sebab saya takut dekat sini dia tak keluar notification. Dekat sini dia tak keluar komen. Okay. Itulah. Dia tak keluar komen dekat phone ni. Okay, Afia cakap terus bagi nombor akaun. Tadi tu kan. Daripada tadi lagi tak keluar komen, subhanallah. Okay, Puan Ayu cakap bagi ayat santai-santai je, betul. Okay, dengar semua. Okay, alhamdulillah. Okay. So, poin yang ketiga adalah kita sangat rushing nak close. Okay? Kita sangat rushing nak close. So, rushing nak close ni, dia akan lebih kepada hard sell. Bila hard sell, customer tak suka hard sell sebab kita sedang deal dengan dia orang punya subconscious mind yang sentiasa saya ajar sebelum ni. So, untuk nak close dengan subconscious mind, kita tak boleh nak rushing. Kita kena slow-slow, tarik rambut dalam tepung, rambut tak nak putus, tepung tak nak berselerak, kan? Dia macam tu. Dia macam berseni. Dia seni sikit kita nak close ni.
kita nak close ni seni, jadi kita tak boleh nak rushing. Kalau rushing nanti nampak macam kita terdesak dan kita akan kehilangan ramai prospek. Lagi-lagi bila ada ramai nombor telefon yang masuk, kita jadi exhausted. So kita dah miserable, tak tahu nak manage. Mungkin ada kadang-kadang anda hadapi situasi yang macam tu. So elakkan hard sell. Okay, elakkan hard sell. Okay, sebab hard sell ni dia boleh membunuh jugalah. Okay, jadi so apa yang kita nak buat? Okay, apa yang kita kena buat? Kena repo dulu juga, kena ajak berkawan juga. Sebab apa? Sebab mereka tak akan serah duit kepada orang yang tidak kenal. Okay, jadi ajak berkawan dulu. So bila dah selesa, bila dah kenal, okay, and then barulah kita kongsi info, follow step-step yang saya dah kongsikan dalam seni closing tu, flow 1 hingga 8 tu. Okay, siapa yang belum attend lagi kelas tu? Okay, Lia Syarif cakap line tak okay. Okay, tak apa, nanti dengar balik. So apa yang kita kena buat? Kita kena dengar dulu masalah customer. Okay, kita kena dengar dulu masalah customer lah. Kenapa, apa, bagaimana. So barulah senanglah kita nak deal. Okay, jadi itu adalah tiga benda utama je yang saya nak kongsikan untuk part kenapa anda banyak terima blue tick dari customer. Okay, and then ada case-case customer terkejut dengan harga kita. Sebab apa? Sebab kita bagi tahu harga tanpa kita berkawan dengan mereka. So yang itu pun tak boleh juga. Okay, itu pun tak boleh juga. So kita kena berkawan dulu, so barulah kita bagi tahu harga. Okay, sebab bukan semua orang boleh terima. Sebab bila mereka mengguna logik akal, dia orang akan ada rejection. Tapi bila dia orang guna subconscious mind, which is subconscious mind, kita faham dia tak ada limitation. Anda pun sendiri pernah kan? Anda ada situasi, anda contohnya barang yang berharga RM300. Ada situasi 300 anda letak pada sesebuah produk, anda rasa okey dah harga dia. Tapi ada sesetengah bila anda letak pada produk yang lain, anda rasa tak relevan lah 300. Sebab apa? Sebab dekat situ ada campur tangan subconscious mind anda. Okay, sesetengah brand dia berjaya masuk dalam subconscious mind. Sesetengah brand tu dia tak berjaya lagi. Okay, saya letak contoh kepada perfume. Okay, perfume. So perfume basically kita tahu perfume tu tak perfume. Tugas perfume nak bagi wangi. Okay, jadi ada perfume berharga 300. Contoh apa dia? Dior ataupun apa lagi perfume yang mahal. Apa lagi? Contoh perfume apa yang you all pakai. Okay, and then ada perfume yang di Zandra contoh RM20-30. Contoh. Okay, so kalau lah perfume tu, okay, perfume Dior tadi tu harga 300, relevan, anda dah boleh terima. Sebab apa? Sebab anda dah faham benda tu dah masuk dalam subconscious mind anda. Okay, anda dah accept benda tu sebagai benda yang mahal. So kalau di Zandra ni, okay, harga 300, mungkin anda tak boleh terima. Sebab anda dah terbiasa dengan RM20-30. So begitulah juga dalam produk kita ni. Okay, kita dah kadang-kadang dia orang punya subconscious mind tu kita kena buka filter tu. Sebab filter tu yang bekerja. Okay, benda ni saya dah ajar dalam sesi sales closing. Kalau siapa yang belum tengok, kena tengok untuk lebih faham. Okay, kena tengok untuk lebih faham. Okay, ini adalah campur tangan minda dalam ni. Dalam minda bawah sedar ni dia ada banyak part-part yang turut menyumbang, turut terlibat. Contohnya ras, contohnya amygdala. Okay, contohnya apa lagi? Dia punya filter. Filter tu adalah ras. Okay, so banyaklah campur tangan. Jadi kita kena bijak. Kita kena faham apa yang berlaku ketika kita sedang closing, supaya kita sentiasa alert, sentiasa buat closing dalam keadaan yang sedap. Supaya kita faham apa yang berlaku sebenarnya. Okay, kalau kita faham, insya-Allah mudah bagi kita untuk nak buat sales. Okay, and then okay, saya nak kongsikan jugalah dengan anda. Okay, apa dia apa ni, 5 cara kenal pelanggan. Okay, 5 cara untuk anda nak kenal lebih dalam dengan pelanggan anda, yang anda mungkin boleh adapt dalam closing. Okay, jadi pentinglah untuk anda dalam anda menjadi VJC, benda yang paling penting anda kena pegang 2 perkara adalah sales dan marketing.
So sales juga anda kena sangat-sangat mahir, okay? Sebab apa? Sebab kunci dia berada dekat sales dan nyawa berada dekat marketing. So maksud dia dua-dua benda ni dia macam pasangan yang sangat-sangat intim dan dia adalah sehidup semati. Tak ada marketing, tak ada sales. Okay? Tak ada sales, tak ada sales, tak boleh nak buat marketing juga. Okay? So dia menyumbang, dia saling berkait dua ni. Saling berkait. Tak ada marketing, tak ada sales. Senang je. Simple je. Okay, formula dia as simple as that. Tak ada marketing, maka tak adalah sales. Okay, jadi sangat penting lah. Okay, jadi pertama sekali kita nak kenal lebih deep pelanggan kita. Pertama sekali kita kena tahu apa masalah utama yang mereka hadapi dalam mereka nak beli aksesoris kita. So kita kena kenal pasti. Ada sesetengah orang dia nak hadiahkan dekat someone. So masalah mereka hadapi adalah mereka tak ada hadiah nak bagi dekat someone. Okay, lagi apa? Ada masalah yang parents nak belikan untuk anak. Sangat-sangat perlukan. Okay, sangat-sangat perlukan. Okay, ada customer kita yang menghadapi masalah nak self reward, nak tambah koleksi. Okay. Jadi kita kena kenal pasti apa masalah setiap pelanggan kita supaya bila kita tahu masalah utama mereka, senang kita nak bantu mereka selesaikan masalah. Sebab kena ingat, semua produk atas dunia ni adalah menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan barang kita, walaupun barang kita bukan satu barang yang keperluan. Okay? Walaupun barang kita bukan barang yang diperlukan, tapi kita tetap menyelesaikan masalah. So masalah apa? Masalah mereka yang nak beri hadiah dekat someone yang special. Sebab kita boleh sertakan dengan wishes card. Okay, kita boleh hasilkan barang kemas yang boleh buatkan orang yang mereka nak hadiahkan tu bila terima sangat happy, sangat gembira. The moment tu, okay, kita bantu untuk wujudkan momen yang happiness tu. Okay, so kena faham dekat situ. And then kita bantu ibu bapa yang nak lihat anak mereka cantik, berhias, pakai aksesoris. So itu masalah yang kita bantu mereka. Kita bantu mereka untuk capai impian mereka. Okay, ada yang kita bantu mereka untuk atasi ketakutan mereka. Contohnya ada wanita-wanita yang rasa rendah diri bila tak ada barang kemas. Nak beli emas 916 tak mampu sebab mahal harga dia. Okay, so solution adalah dengan beli barang kemas dari Venice. Ada juga kita bantu customer kita untuk servis barang kemas, untuk cantikkan balik barang kemas mereka. So itu semua adalah bentuk-bentuk masalah yang kita bantu. So pertama sekali kena faham, okay, mereka ada masalah apa. So bila kita faham, okay, senang untuk kita selesaikan masalah mereka. Okay, and then bila kita pertama kita faham masalah. Yang kedua adalah kita tahu mereka ni, okay, mereka ni suka aktiviti apa, buat apa, suka lepak dekat mana, suka spend masa dekat mana. Supaya kita nak lebih kenal nature mereka, cara mereka, perwatakan mereka, karakter mereka. Kan? Jadi kita mungkin terbiasa tengok status mereka, kita biasa tengok profile mereka, kita adalah kan usah sikit-sikit, apa orang panggil tu stalk, kan, stalk sikit-sikit nak kenal customer kita. Lagi-lagi bila kita tahu mereka termasuk dalam kategori prospek yang kita aim, yang memang kita idamkan. Sebab apa? Mereka tak ada masalah dari segi nak spending. Okay, mereka memang kategori yang memerlukan produk kita. So bila kita kenal customer kita ni, tak rugi pun untuk kita nak kenal mereka lebih dekat dan lebih dalam. Sebab mereka ada potensi untuk, okay, untuk menjadi loyalty customer kita. Okay, customer yang setia dengan kita. Okay, so anda boleh kenal, bila anda kenal mereka suka lepak dekat mana, jadi anda lebih tahu media mana yang anda boleh guna, yang sesuai anda guna untuk anda sampaikan mesej dan maklumat kepada mereka. So mungkin mereka ni budak-budak TikTok, jadi anda bolehlah, okay, anda bolehlah naikkan anda punya status ataupun aktif dekat TikTok. Okay, so kita tahu, kita kenal dalam banyak prospek kita ni, okay, yang ni yang macam mana, yang tu yang macam mana, supaya anda lebih kenal lebih dalam customer anda. Okay, persoalan ni sekarang ni anda tak kenal lebih jelas customer, jadi susah, ada masalah dekat situ untuk anda nak grow dan pergi lebih jauh. Okay, so penting juga. Okay,
So anda kena kenal pasti platform mana yang lebih banyak supaya anda lebih tahu dekat mana anda perlu fokus. Jadi tak adalah anda bawa masa nak fokus ke 5 ke 6 platform. Okay? Alright. Jadi yang seterusnya adalah, semua okey lagi ke? Okey. Okey, stay tune sebab nanti saya nak kongsikan juga sikap yang anda nak kena terapkan selama sebulan. So stay tune. Boleh teruskan ke? Okey lagi ke ni? Okey ke okey? Dekat sini dia memang tak keluar dah komen tu. Okey ke okey? Cuba komen. Okey ke okey? Okey ke sangat okey? Cuba komen. Okey ke okey? Boleh? Okey. Tak ada orang komen ni. Okey ke okey? You all ni tengah masak ke ni? Tengah masak ke? Tengah masak? Okay, tak apalah, saya sambung teruskan juga. Okay, so yang ke berapa dah kita? Okay, yang pertama tadi kita kenal dulu pelanggan kita, tahu masalah kan? Okay, tahu masalah. Sambil masak. Dah agak dah tu sambil masak kan? Okay, so yang pertama tadi kita kenali pelanggan kita apa masalah mereka. Yang kedua, kita kena tahu mereka ni lepak dekat mana tadi. Okay, mereka guna cara apa untuk cara untuk menyelesaikan masalah. So dekat sini kita kena rajin bertanya mereka, akak dapat tahu pasal saya dari mana? Contoh shoe kan, akak tahu pasal shoe ni dari mana? So dia pun bagi tahu, oh dari Facebook. Oh dari Facebook. Okay, so kita tahulah customer kita majoritinya dari Facebook. Kalau kita boleh sertakan link lagi bagus. So kita dapat kenal pasti mereka ni dari TikTok ke dari mana, kan lagi bagus. Okay, and then bila kita tahu, so senang. Adakah mereka ni suka baca, cari pasal kita tu melalui baca artikel ke, suka tengok video ke, suka search cari tip-tip dekat Facebook ke, ataupun mereka ni jenis yang suka buka YouTube ke. Okay, kita kena tahu juga sebab senang kita nak rangka pemasaran kita tu macam mana kita nak buat, macam mana kita nak fokus. Okay, so yang ketiga tadi tu dekat mana mereka suka lepak kan, dekat mana mereka suka lepak. Okay, dekat mana mereka suka lepak. Jadi senang, media mana kita nak kenal pasti, kita nak fokus. So yang keempat adalah jenis apa yang kita nak fokus. Adakah jenis tu berbentuk video yang kita nak fokus, nak banyakkan, pelbagaikan jenis video. Adakah kita nak pelbagaikan dengan cara menulis blog ke, menulis konten yang berbentuk penulisan. Okay, ataupun adakah apa dia yang kita nak fokus, tulis tips-tips yang pendek ke, ataupun something yang berbentuk bergambar untuk kita nak sampaikan info dan maklumat kita kepada customer kita. Okay, ada orang suka menulis storytelling. Okay, ada orang lebih kepada video infografik kan, ada orang lebih kepada video, ada orang lebih kepada message bergambar. So it depends pada bila kita kenal customer kita, senang kita nak decide apa yang kita nak fokus. So kalau kita tak kenal, kita tak tahu, dia akan jadi kita tercari-cari, and then susah, and then kita akan buat sekejap, lepas tu tak buat, kita tak konsisten. Okay, kita ada masalah dalam nak deliver content, kita ada masalah dalam kita nak research. So kita sendiri ada masalah dalam kita nak kenal produk kita dengan baik. Okay, alright. So yang seterusnya, yang terakhir adalah bahasa yang kita nak ketengahkan, bahasa yang kita nak guna. Ada orang dia suka dengan logat Kedah dia, dia bawa logat Kedah dia.
Okay, ada orang yang suka guna bahasa standard, ada orang suka guna bahasa ramai-ramai, ada orang suka guna, so depends. Okay, bila kita tahu background pelanggan kita tu ramai macam mana, so senang kita nak susun konten kita. Kalau kita tengok sekarang ni macam-macam konten, macam-macam orang jadikan trend. So kita apa? Pilih keistimewaan kita dan jadikan benda ni sebagai branding kita juga, personal branding setiap orang. Contoh kalau anda dari Kedah, ketengahkan cakap Kedah sebab kadang-kadang orang suka dengar lorak Kedah. Kan? Orang suka dengar lorak Kedah, cakap Kedah. Orang suka dengar lorak Norori. Orang suka dengar cakap Ganong. Kan? So depends. Kelantan tak tahulah. Orang suka ke dengar cakap Kelantan. Macam biasa dah Kelantan kan. Demo nak giman. Kan? Contoh. Boleh? So kita cari apa keistimewaan kita yang kita boleh gunakan, yang boleh kita ketengahkan untuk kita kenal pelanggan kita, untuk kita lebih dekat dengan pelanggan kita. Okey, apa jenis yang macam mana kesemua anda yang ramai. Okey, so far okey ke? Dapat ke dapat ni? Ke boring topik hari ni? Okey, boring ke topik kita hari ni? Cuba komen. Siapa lagi yang tengah masak ni? Berapa orang yang tengah masak? Cuba angkat tangan. Masak-masak juga. Kirim dekat sini sikit. Okey. Okey, so hari ni saya nak kongsikan 5 sikap yang perlu anda terapkan. Okey, 5 sikap yang anda kena praktis selama sebulan untuk bantu anda berjaya. Dia ada banyak lah, tapi saya akan share sikit-sikit. Okay? Saya akan share sikit-sikit. Banyak sangat ni. Okay, so 5 je saya nak kongsikan dengan anda. So yang pertama adalah, okay, boleh ambil poin yang penting. Okay, sikap yang anda boleh terapkan selama sebulan. Sikap yang anda boleh apply selama sebulan supaya ianya lepas ni jadi kebiasaan anda. Okey, so yang pertama adalah anda kena lihat kepada peluang-peluang yang orang lain tak nampak. Maksud dia anda pakai satu kacamata yang special, okey? Anda pakai kacamata yang sangat istimewa. Mungkin kacamata tu anda import dari mana-mana. So bayangkan anda ada kacamata yang sangat istimewa yang boleh melihat peluang, yang mana peluang ni orang lain tak nampak. Peluang ni orang lain tak nampak dan ini bukan semua orang boleh buat. Okey? Bukan semua orang boleh buat. Anda ada satu kacamata yang istimewa. Anda boleh nampak peluang di saat orang lain tak nampak. Okey? Contohnya, contoh. Okey, contoh. Okey, contoh apa yang saya nak bagi? Okey, contohnya contoh apa yang sesuai? Ya, betul. Okey, lihat peluang. So contohnya sekarang ini kita dilanda pandemik. Okey, kita diberi tekanan dengan lockdown yang bertubi-tubi, yang tak henti-henti. Lepas lockdown, lepas lockdown, lepas lockdown COVID. Kan? So quarantine lagi. Subhanallah, macam-macam kan cabaran. So apa peluang yang kita boleh ambil kesempatan di saat ini? Ada orang stres, ada orang stres tak boleh kerja. Tapi kalau orang tu bijak, di saat dia stres tak boleh kerja tu, dia fikirkan sesuatu. Ambil kesempatan untuk fokus kepada sesuatu. So tukar masalah itu kepada peluang. Okey, rebut peluang di saat orang lain tak nampak. Kita yang nampak ni, kita buat yang terbaik supaya kita dapat hasil yang terbaik. Okey, jadi contoh sekarang ni orang sibuk, tak ada kerja, tapi anda semua ada peluang untuk jadi VJC. Dan yang lagi best adalah tak ramai lagi yang buat jual aksesori dan barang kemas macam anda. So maksud dia, anda seolah-olah anda macam mana nak cakap, seolah-olah anda ni boleh baru dalam market, anda boleh gegarkan market tersebut dengan benda yang orang lain tak pernah lagi jual. Contohnya, dalam satu kawasan, dalam satu kolam, kan, dalam kolam ni semua orang jual asyik jual baju Sabela,
Ada orang jual lipstick Stobella. Contoh saya bagi contoh. Ada orang jual makanan kan, Cocoja. So benda yang sama je. Okay, so tiba-tiba anda keluarkan satu produk which is anda adalah yang pertama dan yang terawal. So anda boleh conquer market tu kalau anda pandai deliver message, kalau anda ada kepakaran ataupun skill untuk nak influence customer anda. Okay, anda boleh conquer market. Pernah tak dengar kisah si penjual kasut? Ada satu syarikat kasut ni, dia hantar dua orang untuk buat satu survey kalau tak silap, untuk keluarkan kasut. So dia pergi hantar seorang ni dekat tempat orang yang tak pakai kasut kawasan tu. So apa yang orang ni cakap, pernah dengar tak? Saya tak ingat secara exactly, tapi saya bolehlah cerita secara general. So dia hantar orang yang pertama ke kawasan ni. So kawasan ni tak semua orang pakai kasut. So apa yang orang pertama ni cakap? Dia balik jumpa bos dia balik, dia cakap tak ada harapan, kita tak boleh nak jual kasut dekat orang ni sebab semua orang tak pakai kasut. Semua orang tak pakai kasut. So kita tak nak jual, tak ada harapan. Kan? Okay, kita pendekkan dalam cerita. Ya Allah, siapa lagi? Okay, sekejap. Ada yang datang panggil aku semua. So, nak Ais kat siapa? Okay, sorry. Dia ada gangguan sekejap. Ada lagi kan? And then sambung balik. Lepas tu bos dia hantar orang yang kedua. Untuk tengok balik kan, nak tahu, tak puas hati. Bos dia tak puas hati kan. Takkanlah tak ada orang. So apa yang orang kedua ni buat, dia bagi kasut free dulu. Dia bagi yang murah-murah dulu. Okay, dia nak suruh orang semua test pakai. So bila semua orang pakai kasut, dah haus dah kasut yang dia orang pakai, yang diberi secara percuma, so dia akan beli lagi kasut yang kedua, kasut baru. Jadi dekat sinilah dia berlaku revolution. Dan market tu sangat besar sebenarnya. Sebab apa? Semua orang tak pernah pakai kasut lagi kot. So dia tapau satu market. Okay, so nampak tak dekat sini? Beza orang pertama dengan orang kedua tadi. Orang pertama tu dia malas nak menggunakan otak dia untuk berfikir secara kreatif. Okay, tapi orang yang kedua tadi, dia sangat strategis punya otak. Dia sangat berfikir. Okay, guna otak dia untuk berfikir di luar kotak dan pandang ke depan dengan lebih jauh. Alright? Jadi benda tu boleh je jual sebenarnya, walaupun orang tu tak pakai kasut tu. Sama juga macam kita, orang tak pakai rantai. So ajarlah orang pakai rantai. Ajarlah orang untuk pakai rantai. Okay, perempuan kan, tak susah. Kan, nampak orang tak pakai cincin. Kenapa tak pakai cincin? Kita perempuan, kita nak nampak cantik. Kena boost kita punya confidence melalui pemakaian cincin. Nak tambah aksesoris untuk lebih cantik, bergaya. So kita yang kena educate mereka. Okay, faham tak? Faham ke tidak? Jadi kalau anda berada di satu komuniti yang orang tak pernah dan jarang orang jual, dan anda adalah salah seorang, anda sebenarnya seolah-olah sedang memegang emas, peluang yang sangat emas. Okay, anda boleh conquer the market. Faham tak? So guna keistimewaan anda, guna kepakaran anda, guna peluang yang anda ada untuk anda perform dan maju ke depan. So depends pada kita. Kita nak ambil sesuatu tu, jadikan ia peluang, ataupun kita nak jadikan sesuatu tu sebagai masalah. So depends pada kita, pada cara kita, cara kerja kita macam mana. Okay, faham ke? Waalaikumsalam. Hai Khaira. Boleh ke boleh? Okay, so poin yang kedua adalah saya nak kongsikan, lihat setiap yang berlaku. Okay, ambil pengajaran berbanding kita lihat sesuatu tu sebagai masalah.
So tukar attitude kita, tukar habit kita. Kebiasaan kita bila dilanda ujian, bila dilanda masalah, kita akan membesarkan masalah tu. Kepala kita tu nampak besar dengan masalah. Beban berat di bahu kita, kita pikul. So tukar, instead of kita nak membesarkan masalah, kita nak cari, kita nak tengok, okay? Kita nak tengok benda tu sebagai pengajaran. Kita nak cari pengajaran di setiap masalah yang kita hadapi. So kita nak ubah sudut pandang kita nak ubah habit dan kebiasaan kita. Sebab ini adalah ciri-ciri orang yang berjaya. Orang yang berjaya, dia tak akan terfokus dengan masalah. Orang yang berjaya, dia tak akan membesar-besarkan masalah. Okay? Tapi dia akan cari apa solusi dia. Apa benda yang kita boleh tambah baik. Apa benda yang kita boleh ambil pengajaran. Apa benda yang kita boleh prevent untuk next time. Okay? Faham ke? Boleh? Okay, so poin yang ketiga adalah fokus kepada penyelesaian. Bila ada masalah, tadi kita ambil jadikan pengajaran satu hal. Satu hal lagi adalah kita fokus kepada solution. Okay, pesan guru, what you focus, you expand. Apa yang kita fokus, itulah yang kita kembang biakkan. Kalau kita fokus kepada besarnya masalah, maka akan besarlah masalah kita. Tapi kalau kita fokus kepada penyelesaian, maka penyelesaian lah yang akan kita dapat. Okay? Faham ke? Faham. Fokus pada penyelesaian. Jadi fokus ni sangat penting. Sangat penting. Fokus sangat penting. Sesimpel anda solat. Kalau anda tak fokus, anda terlupa rakaat. Kalau anda tak fokus, anda tak dapat apa-apa pun dari solat. Hanya pergerakan. Tapi jiwa anda tak berhubung dengan Allah SWT. Okay? Anda just fokus. Sama juga macam anda zikir, anda selawat beribu-ribu kali. Anda hanya fokus kepada kuantiti. Sampaikan anda tak dapat quality. Quality tu adalah rasa hidup tu. Rasa hidup tu selawat anda. Rasa hidup zikir anda. Okay? So kuasa fokus tu sangat penting. Dan fokus inilah yang saya sentiasa tekankan. Yang sentiasa saya suruh anda buat dan gandakan. Okay? Fokus. 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 Sama macam anak saya pun saya selalu pesan. Fokus. Kena hafaz hafazan, surah hafazan. Hafaz pun kena fokus. Walaupun kita baca berulang-ulang, okay? Walaupun kita baca berulang-ulang, tetap kita kena fokus. Supaya daripada 10 kali kita kena baca, mungkin kita kena baca 5 kali je untuk nak ingat. Sebab apa? Kuasa fokus. Kita nak menghafaz. Hafazan yang disertai fokus, okay, lebih cepat kita ingat berbanding dengan hafazan yang tidak disertai dengan fokus. Walaupun kita akan ingat, tapi dia akan ambil masa yang lama, akan ambil pengulangan yang banyak. Berulang mungkin 50 kali, 20 kali. Okay, tapi kalau kita hafal dengan fokus, mungkin 5 kali, 3 kali pun kita dah ingat dah. Sebab apa? Kita fokus, kita pasak dekat minda kita. Okay? So, jangan main-main dengan kuasa fokus. Okay? Jangan main-main dengan kuasa fokus. Dia sangat powerful. Boleh. Okey, so poin yang keempat adalah mewujudkan kejayaan sendiri berbanding hanya kita mengharap kejayaan itu datang dengan sendiri. Jangan kita harap kejayaan itu datang bergolek. Okey? Kita yang cipta kejayaan, kita yang mewujudkan kejayaan. Dia sama juga konsep dengan kebahagiaan. Kita tak boleh nak tunggu kebahagiaan datang. Ada yang salah konsep. Berzaman-zaman, bertahun-tahun dia tunggu kebahagiaan tu datang. Kebahagiaan tak datang kalau kita tak cari. Sama juga macam iman. Iman tu, hidayah tu, okey, hidayah tu dia macam tetamu. Datang kepada pintu yang terbuka saja. Datang kepada orang yang menjemput. Kalau tak jemput, macam mana hidayah, macam mana iman tu nak sampai? So sama juga dengan kejayaan. Okey, sama juga dengan kejayaan. Kita kena mula cipta kejayaan itu dari sekarang. Kita nak kena mula tanam benih dia, baja, semai, pastikan kena matahari, pengudaraan yang cukup supaya kita boleh, ibarat kita tanam pokok, supaya kita boleh petik hasil dia nanti. Bukan semua orang hari ini cipta kejayaan, besok dah berjaya, tak. Tapi proses nak cipta kejayaan itu adalah proses yang perlu dimulakan dengan segera. Dan proses itu memerlukan konsistensi, memerlukan komitmen dan fokus. 3 benda ni dia sangat penting. Elemen yang sangat penting membantu untuk kita capai. Okey, ibarat kita nak tanam pokok, 3 benda ni adalah makanan dan sumber utama untuk pastikan pokok kita berbuah dengan elok. Okey, berbuah dengan elok.
tumbuh dan berbuah dengan elok. So wujudkan kejayaan sendiri. Jangan tunggu kejayaan itu datang bergolek. Subhanallah. Okay? Jangan tunggu kejayaan datang bergolek. Sebab apa? Bukan semua orang diberi rezeki yang seperti itu. Okay, so anggaplah kita ni manusia biasa yang kita perlu berusaha dan mula dari bawah. So mula buat. Once kita dah buat, jangan berhenti. Orang yang baik adalah orang yang menamatkan apa yang dia pernah mulakan. Jangan kita berhenti tengah jalan. Walau seteruk mana pun performance kita, walau sedahsyat mana pun komitmen kita, okay? Walau seburuk mana pun fokus kita, jangan kita berhenti di tengah jalan. Sebab apa? Kita lebih buruk bila kita berhenti di tengah jalan. Baiklah kita tamatkan apa yang kita sudah mulakan. Tak apalah, okay? Tak apalah lambat, tapi biarlah selamat dan sampai. Daripada cepat-cepat lepas tu tersungkur di tengah jalan pun kita tak nak juga. Okay, so pastikan fokus kita, pastikan kita bantu diri kita untuk capai kejayaan tu. Sebab apa? Kejayaan tu milik semua orang. Semua orang layak, semua orang ada hak. Okay, cuma kita jangan jadi penghalang kepada kejayaan kita sendiri. Sebab ramai orang hari ini dia tak sedar dia merupakan blokej yang utama. Saya pernah kongsikan pada sesi lepas. Okay, musuh utama untuk kita capai kejayaan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang tanpa sedar kita menghalang. Kerana apa? Ada banyak blockage, ada banyak mental block, okay? Yang menyebabkan benda ni sangat besar sehingga dia mengganggu kita untuk move ke depan. Siapa pernah dengar kisah tentang gajah? Pernah tak dengar? Siapa yang pernah masuk kelas Richworth? Dr. Azizan suka sangat cerita pasal gajah ni. Gajah Circus. Nak dengar tak cerita dia? Gajah Circus. Nak dengar ke? Kalau nak, kita cerita. Ke ada yang dah dengar? Siapa yang nak dengar? Kisah tentang Gajah Circus. Best juga. Ini adalah boleh dikaitkan dengan mental block dalam diri, blockage yang sangat besar dalam diri, ketakutan yang sangat besar. Okay, saya teruskan. Kisah Gajah Circus adalah orang-orang circus ni, orang yang buat circus ni, dia orang tangkap gajah ketika gajah kecil. So bila gajah tu kecil, dia orang pasang rantai dekat kaki gajah. Okay, dia orang pasang rantai dekat kaki gajah. So masa kecil memanglah gajah tu rentak-rentak rantai tu dia tak putus sebab gajah tu kecil lagi. So dia pasang rantai, dia diikat kat mana-mana. Okay, so gajah tu terpaksa follow je, ikut je apa yang petugas circus tu suruh. Okay, suruh lompat, suruh main bola, suruh duduk, suruh tidur, suruh makan. So dia ikut je. Sebab apa? Dia tahu kalaulah dia diumpan dengan tebu kalau tak silap saya. Okay, so kalau dia tak buat tu, dia tak dapat tebu, mungkin dia dibalun kan. Jadi dia pun terbiasa dah dengan rantai dekat kaki dia. So lama kelamaan, time by time, bila dia besar, dia boleh rentak macam tu je rantai tu. Okay, sebab apa? Berpadanan dengan kekuatan dia untuk dia rentak rantai dia macam tu. Tapi disebabkan dari kecil lagi dia dah disetkan dengan rantai, dia disekat dengan rantai tu. So dia memang tak akan cuba untuk rentak rantai tu sebab dia fikir dia tak berjaya. So perasaan itu, kepercayaan itu ditanam sejak kecil lagi. Okey, jadi gajah ni sampai ke besar, walaupun rantai kat kaki dia tu just sekadar pasang rantai, tak diikat pun, dia tetap patuh. Sebab apa? Sebab ada rantai kat kaki. Okey, sebenarnya dia boleh rentak, dia boleh lari, dia boleh libas semua yang ada dekat situ. Sebab badan dia, kekuatan dia, tenaga dia, besar dia tu. Okey, dia boleh ranapkan semua. Tapi disebabkan dia percaya yang dia tak boleh, dia percaya dia tak mampu. So dia bawa benda tu sampai ke besar. Dan begitu jugalah ramai manusia hari ini, dia terbau-bau kepercayaan yang salah. Okey, bila ada kepercayaan salah, ada mindset yang salah, ia tanpa sedar ia menjadi mental block. Dan mental block tu lama kelamaan dia menjadi blockage yang sangat besar dalam diri seseorang. Untuk seseorang itu keluarkan potensi dia yang membolehkan seseorang itu capai kejayaan. Sebenarnya bila keluarkan potensi diri setiap orang tersebut. Okey, jadi ramai orang yang jadi macam gajah circus pada hari ini. Mereka tak sedar yang mereka boleh ke depan. Mereka tak sedar yang mereka tu mampu. Mereka tak sedar yang mereka tu ada kebolehan, ada bakat tersendiri, ada kelebihan tersendiri.
ada kemampuan yang tersendiri, ada keistimewaan yang tersendiri. Mereka tak sedar benda tu. Sebab apa? Sebab mereka percaya dari kecil lagi mereka macam ni. So tak ada benda yang boleh push mereka, tak ada benda yang boleh push mereka untuk mereka ke depan, untuk mereka keluar dari kolam kebiasaan mereka, kolam keselesaan mereka. Tak ada benda yang boleh hancurkan blockage tersebut. Tak ada benda yang boleh bantu mereka untuk keluarkan mental block tu. Tukar mindset, tukar belief system, okay? Tukar self-image yang lama. So itulah dia. Mungkin dari kecil dah terbiasa dah, okay? Dah terbiasa direndahkan. Kau tu memang tak boleh. Alah, kau tu memang macam tu. Buat sekejap je kan. Kau memang ngak-ngak tai ayam. Kau buatlah benda apa tak jadi, tak payah risau. Kan? So bila kita sentiasa dijatuhkan macam tu, lama kelamaan dia dah menjadi kepercayaan kita. So bila menjadi kepercayaan kita, kita akan bertindak ikut apa yang kita percaya. Badan kita ke, okay, tindakan kita, tubuh kita, semuanya kita akan bertindak mengikut apa yang kita percaya. So kalau kita dah tanam kepercayaan salah dari kita kecil, so tak heranlah bila besar tak ada perubahan yang kita buat. Sebab tu penting kalau anak-anak kita, jangan jatuhkan mereka, jangan buat mereka down, jangan kita cakap benda-benda yang tak elok kepada mereka. Kan? Sebab apa? Sebab benda ni kita sedang tanam kepercayaan, kita sedang membentuk self-image dalam diri mereka. So bila self-image terbentuk, okay, dia akan ada belief system, kepercayaan berdasarkan self-image apa yang kita bina. So kalau kita bina self-image yang buruk, maka belief system mereka juga akan buruk dan mereka akan bertindak berdasarkan belief system tersebut. Okay, tindakan yang terhasil berdasarkan belief system tersebut, kepercayaan yang salah tadi. Okay, so jadi benda ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. So sebab itulah kita tak maju-maju, kita terbawa-bawa generasi, dari generasi ke generasi, terbawa benda yang sama. So mulai hari ini kita kena mula break the pattern. Okay, break, kena mula pecahkan kebiasaan. So kalau sebelum ni kita terbiasa demotivate diri kita sendiri, so kita tukar. Kalau sebelum ini kita biasa sempitkan pemikiran, so kita tukar. Okay, sebab apa? Sebab kita sedang membina generasi kita. Kita tak nak generasi ni terbawa-bawa generasi yang lama. So kita dah berkurung-kurung bertahun-tahun keluarga kita macam ni. Kita tak nak, betul tak? Kita tak nak kan? Kita tak nak terbawa mindset yang lama. Kita nak semua orang move on. Kita nak semua orang transform. Kita nak semua orang tukar cara pemikiran. Betul? So kita kena mula dari sekarang. Sebab apa? Terdidiknya kita wanita ni bukan terdidik kita seorang, tapi terdidiknya generasi kita. Kita yang bakal melahirkan generasi kita. So kalau kita lahirkan generasi kita yang dah transform minda dia, so insyaAllah, okay, generasi kita akan terus sukses, insyaAllah, dengan izin Allah. So kena mula dari kita. Kalau kita tak bertindak, kita tak boleh nak ubah generasi kita yang akan datang. So kena ingat, kita ni berapa keturunan lagi yang akan ada di hadapan kita. Kita ni akan melahirkan banyak lagi generasi lepas ni. So do something untuk generasi kita, at least untuk generasi kita. Kalau kita tak nak buat untuk diri kita sendiri, sebab ramai orang hari ni dia rasa malas nak bertindak, rasa malas nak buat. Sebenarnya malas itu adalah selfish. Pentingkan diri sendiri, tak nak keluar dari alasan, tak nak berhenti beralasan, tak nak paksa diri untuk bertindak. Sebenarnya selfish. Dia tak fikirkan generasi yang akan datang selepas dia. Dia dah fikirkan dia je, dia fikir sedap dia je. Kan? Dia dah dapat apa yang dia dapat, so cukuplah, enough. Dia dah selesa dah cukup dah makan minum, enough. Tapi dia tak fikir di hadapan dia generasi dia tu akan datang nanti macam mana. Kalau tak bertindak sekarang, kalau tak mula install dekat anak-anak sekarang, macam mana? Okay, ubah rutin kita, ubah rutin anak-anak kita. Rutin anak-anak bergantung pada rutin kita. Dan ramai orang yang berjaya disebabkan disiplin. Disiplin macam mana? Okay, bangun pukul berapa, buat kerja kita macam mana. Alright, disiplin sangat penting. Okay, so yang kelima adalah tidak terpengaruh dan dikawal dengan kekangan ketakutan. Ramai orang hari ini mudah terpengaruh dan sangat mudah terperangkap dalam ketakutan. Dan memang ketakutan tu ada daripada kecil lagi. Sebab apa? Kita sering dimomokkan, kita sering ditakut-takutkan sejak dari kita kecil. Kan mak ayah kita, jangan pergi situ, takut tu. Ada apa kat situ tu? Kan? Kita sendiri pun kadang-kadang ada terbuat benda tu dengan anak-anak. Betul tak? Sebab apa? Shortcut. Sebab apa? Minda budak-budak ni, dia ada emosi. Dia sangat berfikir menggunakan otak kanan yang banyak emosi, banyak kreativiti.
dia banyak dia nak explore, okay? Dia nak explore, dia nak tahu banyak benda. So tak apa, bagi ruang untuk mereka explore dan belajar. Okay? Sebab kita kecil-kecil dulu mak ayah kita mungkin, keluarga kita sangat banyak menakut-nakutkan kita, sehingga kita banyak simpan ketakutan dalam diri kita. Takutlah nak buat tu, takutlah nak ke depan, takutlah nak live, takutlah nak buat video, takut. Hanya ketakutan yang ada dalam diri kita. Sangat banyak ketakutan. Takut tak sempat, takut tak dan, takut malu, takut orang kata. Okay, banyak kalau kita senaraikan, sangat banyak ketakutan. So sampai bila kita nak memperbesarkan ketakutan itu sehingga ketakutan itu menghalang kita untuk capai kejayaan? Kita deserve untuk berjaya. Kita deserve untuk capai kebahagiaan dalam hidup kita. So kenapa kita nak rely sangat ketakutan semua tu? Okay, so buang semua ketakutan itu dan mula break the pattern, mula break the habit. Kalau dulu kita banyak sangat ketakutan, buang semua ketakutan tu. Buang ketakutan yang boleh menghalang kita untuk capai kejayaan. Sebab nonsense semua kita nak simpan takut-takut tu. Nonsense. Saya dulu pun takut berada di hadapan kamera. Takut ni nak buat live ni. Okay, tapi sampai satu peringkat kita tak boleh nak rely di atas ketakutan. Sebab apa? Tak ada orang nak buat kalau kita tak buat. Tak ada orang nak tolong kita kalau kita tak tolong diri kita sendiri. Tak ada orang nak pedulikan kita kalau kita tak buat sesuatu. Seriously. Okay, seriously. Ini bukan omong kosong dan inilah hakikat yang sebenar. Sampai bila kita nak hidup dalam ketakutan? Sampai bila kita nak berada dalam situasi yang sama? Takkanlah 2 tahun lagi anda nak jadi macam sekarang ni juga. At least anda ada improvement. At least anda ada something. Ada value pada diri anda. Okay? Jadi ramai orang ni, dia sangat dikawal oleh ketakutan dan dia sangat mudah dipengaruhi. Dipengaruhi pula oleh benda-benda yang negatif. Dipengaruhi oleh benda yang negatif. Okay? Ada kawan cakap, tak payahlah join. Nanti kau gini-gini, kau down lah gini-gini. Kan contoh. So tak join. Sebab apa? Kita sangat mudah dipengaruhi oleh kawan. Macam mana kita belajar, customer mudah mempengaruhi kawan dia untuk membeli. Begitulah juga kita mudah dipengaruhi oleh kawan-kawan yang especially yang negatif. Tak ada kawan yang nak nasihat kita untuk positif. Kebanyakannya nasihat kita untuk benda yang negatif. Betul ke betul? Betul ke sangat betul? Kebanyakannya suka nak sedapkan hati kita. Bila kita meluahkan sesuatu yang negatif, adakah orang yang nak cakap, sabarlah, kau hebat, kau kuat. Mungkin yang ramai, betul lah, aku tak suka lah kau ni, berhentilah, tak payahlah kan. Contoh, orang akan suka tambah yang negatif. Okay, betul ke betul? Siapa yang pernah? Okay, so saya nak anda semua, buat satu task ni. Saya nak anda semua senaraikan. Sebelum saya tamatkan sesi kita ni, saya nak anda semua senaraikan ketakutan yang anda hadapi. Semua ketakutan. Takut apa yang anda ada? Siapa yang ada ketakutan lagi? Saya nak anda senaraikan semua ketakutan yang anda masih ada. Kita nak cuba rempuh semua. Nak cuba nak rungkai. Kita nak buang semua ketakutan. Okay? So senaraikan semua ketakutan yang anda ada. Okay? Senaraikan. Tak buat hari ni pun tak apa. Anda senaraikan dulu lepas ni. Bukan suruh tulis sekarang. Senaraikan dekat satu kertas. Okay? Senaraikan. Saya nak tahu apa lagi ketakutan yang anda ada. And then bila anda senaraikan tu, segala ketakutan, cuba anda ajak diri anda. Communicate dengan diri anda. Okay? Berdamai dengan diri anda. Monolog dengan diri anda. Beri sokongan, beri support, full support kepada diri anda. Ajak diri anda untuk kerjasama untuk berdamai, kerjasama untuk cuba rempuh ketakutan. Pujuk diri anda sendiri. Sebab apa? Sebab sampai satu tahap, sampai satu peringkat, tak ada orang yang boleh bantu anda kecuali diri anda sendiri. Dan anda lah juga yang boleh bawa diri anda keluar dari segala ketakutan tersebut. Okay, so senaraikan dan ajak diri anda bertenang dan bekerjasamalah dengan diri sendiri untuk keluar, untuk cuba rungkai satu persatu dan cuba buang semua ketakutan dari diri anda. Contohnya takut nak buat live. Okay, jangan risau, kita buat sama-sama. Okay, so ajak diri anda, discuss. Okay, biar ada conversation. Discuss dengan diri. Okay, so kita mula buat. Okay, kita siapkan dulu alat, kita pasang kamera. Okay, and then kita siapkan sikit poin-poin apa nak cakap. Okay, and then kita bersiap sikit supaya tak nampak selekeh. Pilih filter-filter yang membantu.
Okay, so duduk depan-depan, baca bismillah, kuatkan semangat. Okay, beri support, beri kekuatan kepada diri anda. Carilah apa yang boleh buat anda kuat. Okay, and then mulakan dengan bismillah. Okay, tekan button like done. Anda dah berjaya rempuh satu ketakutan. Okay, anda tengok apa lagi ketakutan yang seterusnya. Takut nak call customer. Ada juga yang takut nak call customer. Okay, so bismillah, bertenang, tarik nafas dulu panjang-panjang, tahan, lepaskan, pastikan anda dalam keadaan yang relax, tak stres. So, okay, sediakan poin, sediakan list berapa orang nak call customer. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba insyaAllah boleh, insyaAllah Allah bantu. Okay, Rasul bantu insyaAllah. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, call customer, cakap dengan bertenang, tersusun, relax, berhemah. So dah berjaya rempuh satu ketakutan, iaitu telefon customer. Ada orang yang takut nak guna voice note, ada juga. Okay, ada juga. So kita mula guna voice note. Okay, kita nak cakap apa ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita relax. Okay, kita nak rempuh satu lagi ketakutan, iaitu takut nak buat voice note. So ambil phone kita, tengok customer mana yang kita nak reply. Okay, so kita nak cakap apa ni? Okay, sediakan point kalau kita tak confident. Okay, so nak cakap tentang ketahanan. Okay, bismillahirrahmanirrahim, tekan. Assalamualaikum kak, apa khabar kak? Kak, tentang barang ni kak jangan risau. Okay, cara jaga dia macam ni ya kak. Bagi pendek-pendek je dulu. Assalamualaikum kak, buat apa tu, sihat sekarang? Okay, so mulakan step by step. Okay, berlembut dengan diri anda, beri ruang, beri peluang dan support. So insyaAllah anda boleh buat. Okay, boleh ke boleh? So apa lagi ketakutan? Apa lagi ketakutan anda? So senang raikan supaya anda tahu satu persatu semua ni anda kena mula rempuh. Kalau anda tak buat sekarang, anda takkan dapat apa-apa. Now or never. Kalau anda tak buat sekarang, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, macam inilah anda dekat takut yang sama. Tak ada perubahan. Takut apa lagi? Takut nak cakap dengan customer, takut nak pergi berdepan dengan customer, ataupun apa lagi. So ketakutan, semua ketakutan tu buang. Selagi anda simpan ketakutan, selagi tu anda tak akan ada improvement dalam hidup anda. Selagi tu juga anda akan berada di tahap yang sama. Trust me dan percayalah. Sebab apa? Sebab saya pun dah pernah ada di tempat anda suatu ketika dulu, yang mana saya sangat banyak ketakutan. Saya takut nak pergi ke depan, saya takut nak bercakap. Okay, saya introvert punya orang kononnya. Okay, takut nak buat live, takut macam-macam. Nak buat voice note pun saya takut, nak call customer pun kadang-kadang takut. Macam-macam ketakutan. Okay, tapi sampai satu peringkat kita dah bosan dengan semua ketakutan. Sebab ketakutan tak akan membawa kita ke mana-mana. Ketakutan hanyalah membawa kita dalam dunia yang gelap. Kalau anda faham dengan mesej yang cuba disampaikan oleh cerita Frozen, Frozen 1. Siapa yang suka cerita Frozen? Saya suka cerita Frozen. Takut customer reject, saya cakap. So buang ketakutan. Buat apa nak takut customer reject? Normal lah. Normal customer reject. Biarlah dia nak reject. Rezeki Allah dah tetapkan. Seorang reject, tak mustahil 10 orang yang datang nak beli produk kita. Kenapa nak takut? Kenapa nak takut orang reject? Kenapa nak takut orang reject? So biar dia reject, tak apa. Itu adalah proses untuk kita nak faham nature setiap customer tersebut. Okay? Siapa yang suka cerita Frozen? Sangat banyak pengajaran yang anda boleh dapat daripada cerita Frozen. Okay? So bayangkan cerita ni you untuk budak-budak, tapi kita dewasa kita boleh ambil pengajaran. Yang mana Frozen ni, Elsa ni, okay, Elsa ni dia ada kelebihan, dia ada power dalam diri dia. Dia ada kebolehan, keupayaan, okay, untuk nak jadikan benda tu ais dan sebagainya. Tapi dia takut sebab apa? Dia trauma adik dia sakit. Dia trauma mak ayah dia mati. Okay, sampailah dia terkurung bertahun-tahun. Dia mengorbankan masa indah dia dengan adik yang sepatutnya dia spend untuk bergembira, membesar dengan gembira. Okay, so terpaksa buang semua tu. Sebab apa? Sebab takut, ketakutan yang sangat tinggi dalam diri dia. Sehingga bila dia takut, dia tak boleh nak guna kuasa dia dengan baik. Dia tak boleh nak function, tak boleh nak guna, tak boleh nak functionkan dengan betul pada tempat yang betul, situasi yang betul. Dia tak boleh nak kontrol. Okay? Sebab apa? Ketakutan yang membunuh, ketakutan yang membinasakan. So sampai bila kita nak takut? Sampai bila kita nak binasakan diri kita? Okay? Sampai bila kita nak binasakan diri kita? So Frozen 1 banyak cerita tentang ketakutan dalam diri.
So kita tengok bila sampai satu level dia dah huru-hara dah kehidupan dia, dah miserable dah semua. Okay, sampai adik dia pun mati, dah menjadi ais, dah apa semua. Masa itulah, okay, masa itulah baru dia boleh lawan ketakutan dan guna sebaik-baiknya power dia tu, kuasa dia, kelebihan dia tu. Okay, itu cerita. Okay, imajinasi pengarah drama. So kalau yang Frozen 2 tu dia lebih kepada merungkai kisah silam kan, salah faham yang berlaku masa dulu-dulu. Okay, so sebenarnya banyak pengajaran. So tengoklah sesuatu drama itu dengan mencari hikmah dan pengajaran. Bukanlah tengok je kan, tak tahu nak tulis nilai-nilai murni. Masa sekolah kita diajar baca buku, cari moral, cari nilai murni, apa pengajaran yang kita dapat. So begitu jugalah dia tubuh bangka ni, benda tu tetap kena buat. Okay, ajak anak-anak kita buat benda yang sama. Tengok movie tu jangan tengok dengan mata je menonton, tak, tapi tengoklah biar bergerak otak kita. Biar kita cakap, okay, suruh mereka luahkan cerita balik. Apa pengajaran, apa nilai murni yang mereka dapat, apa moral value. Okay, boleh ke boleh? So jangan jadi macam Frozen yang dulu-dulu tu. Jadilah Frozen yang dah keluar dari ketakutan dan dapat membahagiakan orang, keluarkan magic-magic dia tu untuk membahagiakan orang sekeliling. Okay, performlah dalam hidup anda. So konsep yang sama sahaja. Okay, boleh ke boleh? So jangan terpengaruh dan jangan dikawal dengan kekangan ketakutan. Boleh? Boleh So task anda adalah, assignment anda adalah senaraikan ketakutan. So kita nak tengok semua apa yang anda takut dan submit dalam group Telegram. InsyaAllah kita akan adakan discussion melalui conversation voice note. Okay, InsyaAllah. Boleh? So petang ni semua hantar apa senarai ketakutan anda. Boleh ke boleh? Boleh Boleh? Okay, so itulah saja. Terima kasih untuk anda semua hari ini yang stay sampai habis sesi kita ni. Okay, tahniah saya ucapkan. So saya doakan orang-orang yang sangat committed macam ni, Allah berikan dia rezeki yang melimpah ruah dari punca yang tak disangka-sangka. Okay, insya-Allah. So anda jangan underestimate dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Okay, jangan underestimate. Semalam saya spend masa saya luangkan masa untuk hantar bantuan makanan, food basket untuk beberapa keluarga yang susah. Jadi semalam kita tak ada list, kita just turun menonong macam tu je. Kita cari rumah-rumah yang kita nampak macam tak berkemampuan. So dekat situ kita muhasabah, oh macam ni rupanya rezeki yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba mereka sedang tengok TV, sedang santai bersama keluarga kan, mereka sedang santai bersama keluarga, tengok-tengok orang hantar makanan. Expect tak benda tu? Bukankah benda tu dikategorikan rezeki yang tak disangka-sangka? So kena ingat, okay, kita ada 8 jenis rezeki yang ditulis dalam Al-Quran. Saya pernah kongsi dekat sesi Soul Transformation benda ni. 8 jenis rezeki yang diceritakan dalam Al-Quran. Okay, rezeki orang yang berusaha, rezeki orang yang bersilaturahim, rezeki orang berkahwin, rezeki orang yang ada banyak, 8 jenis semua Allah cerita dalam Al-Quran. Okay, so tak ada hak kita nak cakap aku tak ada rezeki, aku tak ada bakat dalam ni, aku tak boleh buat benda ni. Okay, tak ada hak kita. Rezeki itu adalah milik Allah, rahsia Allah. Kalau Allah nak bagi, tengok kesungguhan, asbab kesungguhan kita, asbab usaha kita, tak mustahil langsung. So yang penting kena ada usaha, kena ada tindakan, kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki kepada kita. Kita convincekan semua, kalau Allah izin, okay, minta pada Allah yang Maha, yang Fatah, yang Maha membuka, yang Latif, yang Maha melembutkan hati prospek kita untuk membeli dan kita. Okay, minta dengan Allah, Allah tak kedekut pun nak bagi. So biar balance usaha kita, iktikad kita, tawakal kita, doa kita, biar balance semua. Okay, usaha juga. Tapi kena ingat, kalau Allah izin, dia jadi. Kalau Allah tak izin, dia tak jadi. Okay, so kena minta dengan Allah, banyakkan berdoa, minta dengan Allah. Okay, insyaAllah. Okay, so good luck semua, all the best. Pastikan anda sentiasa positif, jaga energi sangat penting. Okay, jaga energi walau down mana pun anda, walau sehebat mana pun masalah anda, energi sangat penting untuk dijaga. Okay, saya sangat banyak pesan tentang jaga energi.
Okay, Rozi cakap Alhamdulillah betul kami kena kuarantin tapi rezeki banyak sangat orang bantu, syukur. Banyak orang bagi box bantuan beras start. Okay, Masya Allah kan. So itu rezeki yang tak disangka datang pelbagai bentuk. Okay, jangan underestimate dengan rezeki dari Allah. Jangan underestimate. Sebab kita ni suka pandang benda logik. Benda yang tak logik ni, benda yang tak nampak ni kita tak nak percaya. Benda-benda magic ni kita tak nak percaya. Tapi kita suka tengok benda logik, benda depan mata. Sebenarnya keesaan kekuasaan Allah bukan limited pada benda yang nampak di mata je. Luar daripada tu. Okay? So insyaAllah jaga diri semua. Okay? All the best, good luck. Saya doakan anda semua boleh fokus minggu terakhir, okay, untuk anda pulun betul-betul. InsyaAllah kita akan ada satu kempen yang sangat besar, yang sangat best. Okay, kempen yang sangat best insyaAllah. Pastikan anda manfaatkan peluang yang kita ada ni untuk do the best. Okay, ni adalah saat-saat akhir anda, minggu terakhir. Okay, sebab saya tengok prestasi setiap orang sangat merosot pada bulan ini. So all the best, good luck semua. Okay, insyaAllah. Okay, moga cepat sihat Rozi dan siapa-siapa yang sedang diuji dengan kesakitan. Okay, tetap senyum dan tenang. Sebab apa? Anggaplah ujian kesakitan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tarik semua dosa kita. Okay, Allah ampunkan semua dosa kita bila kita diuji dengan sakit. Okay, insyaAllah jaga diri. Assalamualaikum, bye. Terima kasih semua. Bye. Jangan lupa assignment dekat grup Tele.